Allah boleh hilangkan sekali mata. Adik-adik, jangan sombong selepas kamu dah habis. Jangan sombong, jangan angkuh, jangan riak dengan ilmu yang adik-adik ada. Tundukkan pandangan adik-adik, tundukkan hati adik-adik daripada takabur dan juga riak sombong semua. Tunduk. Bila orang membanggakan kita, maka tunduk kembali kepada Allah. Allah. Sebab itu tuan guru kita sebut, yang selalu tuan guru kita sebut, bila berlaku satu Allah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim al-azizil alim adada kulli harfin katabu kitabuk abadan abidin wa dahrud dahirin. Anak-anak dan tuan-tuan dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah yang di mana kita dapat berkumpul bersama-sama di dalam majlis rumah Allah. Alhamdulillah yang di mana kita dapat berkumpul bersama-sama dalam majlis ilmu yang penuh barakah, yang penuh dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, yang di mana setiap kali yang kita menghadiri majlis ilmu tersebut, terutamanya anak-anak di hadapan saya ini, yang mana sentiasa belajar tentang ilmu-ilmu Allah dan sentiasa untuk mempelajari ilmu-ilmu Allah, terutamanya ilmu Al-Quran yang anak-anak pegang sekarang. Tentang aku dah ada anak-anak. Anak-anak pegang sekarang ini merupakan satu ilmu yang berat. Tetapi ingat, ilmu yang berat ini tidak mustahil. Tidak ada mustahil jika Allah izinkan. Jika Allah izinkan dan jika Allah kehendakkan. Jika mana Allah kehendakkan kita, iaitu anak-anak sendiri yang di hadapan saya ini mengizinkan untuk belajar tentang ilmu yang berat ini, memiliki ilmu yang berat ini, maka anak-anak cukup beruntung. Anak-anak cukup beruntung untuk menghadapi, untuk mempelajari, untuk tercebur dalam bidang ilmu agama, terutama bidang ilmu Al-Quran. Pegang anak-anak, pegang. Sebab apa? Ilmu yang anak-anak belajar ini mengenai ilmu yang amat luas tentang pengetahuannya. Dalam Al-Quran ada menceritakan bagaimana menciptanya Allah. Dalam Al-Quran ada menceritakan apa itu Allah, siapa itu Allah. Dalam Al-Quran ada menceritakan tentang sirah-sirah yang patut kita ambil pengajaran untuk kita guna pada zaman sekarang. Sirah-sirah yang di mana kita ambil pengajaran untuk kita guna sampai sekarang. Dan dalam Al-Quran sendiri ada hukum hakam, dan dalam Al-Quran sendiri ada bermacam-macam ilmu yang kita perlu belajar dan perlu kita amati. Siapa yang mempelajari Al-Quran tersebut dan mereka mengamalkan, mereka memahami, mereka mengamati, nescaya anak-anak kekalkan ni. Ini satu peluang, satu tapak anda ke hadapan untuk belajar ilmu agama Allah. Selepas kamu menghafal, jangan lupa kamu menghayati Al-Quran. Jangan lupa kamu mentadabbur, iaitu kamu mengkaji Al-Quran itu sendiri. Sebab tidak ramai orang-orang Islam mengkaji tentang ilmu Al-Quran. Saya nak orang di hadapan saya ini, saya nak orang yang berada di hadapan saya ini, moga-moga Allah izinkan anak-anak ini di hadapan saya akan datang memperjuangkan agama Islam, mempertegakkan agama Islam, kukuhkan, tegakkan agama Islam di atas muka bumi ini. Yang seperti mana kita sebagai khalifah dekat atas muka bumi ini, tujuan kita hidup dekat atas muka bumi ini adalah menjadi untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana? Yang pertama sekali tak lain tak bukan kita mentadabbur Al-Quran. Kamu telah selangkah untuk mentadabbur Al-Quran, langkah untuk mempelajari Al-Quran, supaya Al-Quran di dalam hati kamu. Apabila kamu belajar, apabila kamu mengamati dan kamu pegang Al-Quran tersebut, maka anak-anak, satu peluang yang besar kita dapat berjasa kepada ibu bapa kita. Saya ulang balik, kita dapat berjasa dengan ibu bapa kita, yang di mana kita bukan setakat berjasa dekat dunia, dekat akhirat kelak kita berjasa dengan ibu bapa kita nanti. Ibu bapa kita ni akan dipakaikan mahkota daripada syurga. Masya Allah. Kita bukan setakat yang di mana kita dapat berjasa, kita dapat berbakti kat dunia, dekat akhirat pun dapat berbakti dengan ilmu Al-Quran yang telah kita miliki.
Anak-anak, jangan berputus asa. Syaitan dan juga iblis tak berhenti-henti untuk menghasut kita, terutamanya anak-anak ni. Sebab itu yang kebanyakan daripada kita, kenapa? Yang di mana kebanyakan kita banyaknya amalkan tentang alam atau ilmu-ilmu agama Islam ini, banyak yang tergelincir. Amalkan ilmu-ilmu agama Islam ini tergelincir. Sebab apa? Makin kuat kita belajar tentang ilmu agama, makin kuat kita mengamalkan hukum-hukum Allah, makin kuat kita orang kata mengimarahkan. Makin kuat kita nak pegang, nak menegakkan hukum Allah, makin kuat godaan-godaan yang akan diberi kepada kita. Ingat anak-anak, ingat, bukan setakat Al-Quran. Apabila kita tadabbur Al-Quran, dalam Al-Quran pun mengajar kita tentang adab. Dalam Al-Quran mengajar kita tentang adab. Apabila kita pegang adab akan Al-Quran, kita pegang adab yang apa dilandaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diajarkan dan ditunjukkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kita akan menjadi sebaik-baik umat. Sebab apa? Kita menegakkan hukum Allah, kita mentaatkan hukum Allah, kita mempelajari semua tentang hukum-hukum Allah dan juga ilmu-ilmu Allah. Ilmu Allah bukan setakat ilmu agama, malahan ilmu Allah merupakan seluruh dunia ni, tak nak. Seluruh dunia. Kamu ada Al-Quran, kamu belajar tentang kedoktoran, kamu kaitkan doktor dengan Al-Quran, terbaik anak-anak. Kamu belajar tentang Al-Quran, kemudian kamu kaitkan tentang ilmu matematik, kamu terbaik anak-anak. Kamu belajar tentang Al-Quran, kemudian kamu kaitkan ilmu-ilmu dunia yang lain, maka jangan risau. Benda tentang iaitu tentang agama Islam ni akan berkembang makin kuat, disebabkan ilmu-ilmu yang anak-anak ada Al-Quran pada diri anak-anak. Anak-anak dah tadabbur Al-Quran, kemudian anak-anak tadabbur tentang ilmu lain tentang selain daripada Al-Quran dan ilmu agama lain, maka agama kita makin kuat, dan orang-orang lain tidak akan dapat untuk mengalahkan kita. Orang-orang kafir tidak akan dapat mengalahkan kita. Sebab apa? Kita sentiasa dalam, walaupun ilmu duniawi, kita bersandarkan ilmu agama, ilmu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Hebat, kita akan menjadi orang yang hebat. Bukan setakat itu, Allah akan tolong kita, dan bukan setakat itu, Allah akan mengilhamkan kita setiap perkara apa yang kita lakukan, selagi mana kita bersandar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ingat anak-anak masuk dekat madrasah ini, minta maaf anak-anak, minta maaf saya terpaksa sebut masuk kepada madrasah ini, betulkan niat balik. Walaupun dulu kita terpaksa disebabkan ibu bapa kita masuk disebabkan kedegilan kita dulu, disebabkan semua segala benda. Tapi betulkan niat balik pada hari ini anak-anak, betulkan niat balik. Niat adalah hati, ya Allah, aku nak masuk belajar tentang ilmu Al-Quran ini kerana-Mu ya Allah. Maka doa anak-anak, doa kepada Allah SWT setiap kali habis solat sunat. Kan lepas ni kita solat sunat, setiap kali solat sunat tersebut baca doa kita. Sebab anak-anak dipimpin sentiasa dalam berjemaah, dipimpin sentiasa dalam solat berjemaah. Nak doa sendiri bila? Waktu ketika solat sunat habis doa. Tak pun bila-bila masa tengah-tengah mengaji tak dapat, ya Allah, minta betul-betul berserah kepada Allah Ta'ala. Betul minta, betul sungguh-sungguh, bersungguh-sungguh minta kepada Allah SWT. Bukan orang kata sembrono saja minta, bukan indah tak indah, ya Allah mudahkan ya Allah, mudahkan ya Allah. Bukan sembrono, betul-betul khusus minta kepada Allah Ta'ala. Ya Allah, mudahkan aku nak menghafal ni ya Allah, mudahkan aku cepat menghafal ni ya Allah, supaya aku dapat mengamati dan juga dapat belajar ilmu-ilmu selain daripada Al-Quran ni ya Allah, supaya akan datang aku dapat kaitkan dengan Al-Quran ya Allah. Seronoknya tadi, seronok apabila kita mengamalkan, kita belajar tentang Al-Quran, kita dalam keadaan kita belajar tentang ilmu perubatan. Sebab itu lahirnya Ibn Sina, tokoh-tokoh ulama yang dulu, tokoh-tokoh ulama dulu. Sebab apa? Mereka betul-betul dalam keadaan berpegang pada tersebut,
kemudian mereka akan buat apa? Mereka akan bersandar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu tadi. Poin yang paling penting, bersandar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Buat sesuatu. Ni peringatan untuk diri saya juga. Walaupun saya ingatkan anak-anak di hadapan saya ingatkan diri saya juga. Apa dia? Iaitu buat sesuatu kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana buat sesuatu kerana Allah Subhanahu Wa Taala dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Niat kerana Allah. Niat kerana Allah. Niat kerana Allah. Betulkan balik adik-adik, betulkan balik niat. Betulkan balik niat. Kita betulkan niat, Allah akan tunjukkan jalan. Allah akan mudahkan kita. Tunjukkan balik, minta kepada Allah Subhanahu taala. Minta. Setiap buat satu perkara, buat istikharah. Minta kepada Allah. Tetapi nak buat istikharah ni jangan berat sesuatu. Contoh adik-adik, contoh. Adik-adik nak memiliki basikal masalah. Ni contoh adik Adik-adik untuk memiliki basikal, minta betul-betul dengan Allah, ya Allah, adakah basikal ni untuk baik untuk aku dan semua orang? Kalau baik kau mudahkanlah, kalau tak baik taklah. Jangan dalam istikharah tu, dalam kita minta kepada Allah, jangan kita berat, ya Allah. Dalam hati dalam sebut kita berserah kepada Allah. Dalam hati, ya Allah, minta ada, ya Allah. Sebab benda tu dapatkan jarang kepada kita. Tetapi ingat, setiap perkara yang baik, rasa pada diri kita baik, bukannya semestinya baik untuk kita. Takut-takut ia datang ke kemudaratan kepada kita. Rasanya baik, takut-takut ia datang ke kemudaratan. Dek, pegang benda-benda ni. Buat bila dah habis, keluar nanti akan datang keluar. Nak pergi sekolah mana? Minta kepada Allah Ta'ala, ya Allah, aku berserah kepadamu. Buat solat istikharah, mudah. Buat solat istikharah, doa, ya Allah, aku berserah kepadamu, ya Allah. Kau tunjukkan aku jalan mana untuk aku sekolah yang mana lepas ni. Tunjukkan jalan. Minta kepada Allah SWT, Allah akan mudahkan dan Allah akan tunjuk jalannya. Sebab itu apa-apa minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Minta kepada Allah. Sepertinya kepada mana bila kita ni bergantung kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, niat kita kerana Allah dan Rasul, maka apa? Maka insya-Allah Allah akan bagi ganjaran yang lebih. Kalau kita niat apa yang kita nak minta, kita dapat tu sajalah. Kita dapat tu sahajalah. Sebab itu anak-anak kena perlu faham, kita dekat atas muka bumi ini setiap kali dalam keadaan kita dalam keadaan setiap kali kita melakukan 17 kali kita ulang. 17 kali kita ulang. Ini mana kita perlu faham. Hidup kita dekat dunia ini kita perlu faham. Kita perlu faham di segi 17 kali apa dia? Siapa dapat tahu saya bagi RM1. Apa dia? Dapat jawab? 17 kali tak lain tak bukan seperti mana 17 rakaat yang kita mengamalkan wajib pada diri kita, sekurang-kurangnya 17 kali yang kita ulangkan Al-Fatihah kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Adik-adik nak solat, faham betul-betul pengamatan. Salah satu nak datangnya khusyuk dalam solat, maka salah satunya kita kena fahamkan apa intipati yang kita baca dalam solat. Baru datang kemanisan dalam solat tersebut. Nanti tak sabar nak solat, tak sabar. Adik kalau faham, seolah-olah kita sedang menghadap Allah, itu datang kemanisan. Seolah-olah solat ni kita menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Betul-betul menghadap Allah. Kita raja bukan main tata tertib. Kita menghadap sultan, menghadap yang Tuan Agung, bukan main tertib lagi. Kita dengan tutur katanya, langkahnya, tindak tanduk kita, pemakaian kita, bukan main tertib. Tetapi kadang-kadang kita renungan balik, kita rehat balik bagaimana kita menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Sedangkan yang kita menghadap raja, sedangkan kita menghadap sultan, sedangkan kita menghadap Perdana Menteri, sedangkan kita menghadap ke ketua daerah, sedangkan kita menghadap ketua kampung, walau ketua madrasah sekali mana pun, kita punya adab kita jaga. Tetapi kadang-kadang kita lupa disebabkan daripada kita ni payah dalam hidup kita. Kita lihat pada solat kita. Apa kata Ustaz Abi Liu, tuan-tuan, adik-adik?
Apa kata Ustaz Abilu? Kita betulkan solat, Allah akan betulkan hidup kita. Kita betulkan solat, memperbaiki solat, Allah akan memperbaiki hidup kita. Kunci paling senang adalah solat. Kunci paling senang adalah solat. Baik, kita sambung 17 kali tersebut. Paling-paling kita diingatkan, Bismillahirrahmanirrahim. Kita bersumpah dengan nama Allah. Dengan nama Allah, bersumpah dengan Allah. Yang siapa dengan nama Allah? Apa yang nama Allah tersebut? Ar-Rahmanir-Rahim. Terima kasih kepada semua para penyumbang. Syukran jazilan katsira. Jazakallahu khairal jazak. Minumlah Tanwir Koko terbaik.